Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Syufiana Putri binti Yusof, pensyarah reka bentuk teknologi di IPJ Kampus Ken, Tuaran Sabah. Hari ini saya akan berkongsi DLO RBT dengan dua kursus iaitu RBTS 2073M dan RBTS 208M, iaitu Pedagogi RBT Sekolah Menengah dan Pentaksiran RBT Sekolah Menengah. Ini adalah Google Site untuk DLO RBT. Dan ini adalah maklumat umum. Program ini adalah untuk program PDPP, iaitu PDPP ambilan Oktober 2020, RBT Sekolah Menengah. Kursus yang terlibat adalah Pedagogi Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Menengah dan Pentaksiran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Menengah. Kod RBTS 2073M dan RBTS 208M. CLO untuk kedua-dua kursus ni adalah bagi RBTS 2073M Pedagogi Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Menengah, HPK2 iaitu menyediakan rancangan pengajaran harian untuk pembelajaran dan pemudahcaraan dalam bidang reka bentuk dan teknologi sekolah menengah, dan HPK3 melaksanakan pengajaran makro berdasarkan rancangan pengajaran harian reka bentuk dan teknologi sekolah menengah. Manakala RBTS 2086 iaitu Pentaksiran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Menengah, HPK yang terlibat adalah HPK2 iaitu membina alat pentaksiran bagi bidang reka bentuk dan teknologi sekolah menengah berdasarkan maklumat terkini dari pelbagai sumber rujukan. Hasil pembelajaran RBTS 2073 Pedagogi Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Menengah akan melihat pelajar dapat menghasilkan rancangan pengajaran harian yang lengkap untuk pembelajaran dan pemudahcaraan mata pelajaran RBT Sekolah Menengah dan melaksanakan pengajaran makro secara berpasangan berdasarkan rancangan pengajaran harian RBT Sekolah Menengah. Manakala bagi RBTS 2082M Pentaksiran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Menengah, pelajar dapat membina alat pentaksiran dalam bidang RBT berdasarkan jenis-jenis pentaksiran di sekolah menengah dan reka bentuk, pembinaan dan pentadbiran ujian yang bersesuaian. Big idea bagi DLO ini adalah PDPR dalam talian yang berkesan. Essential question adalah bagaimana untuk merancang, melaksanakan dan menilai PDPR dalam talian yang berkesan. Dan sejauh mana pentaksiran dalam talian berkesan dalam meningkatkan pencapaian murid. Kemudian kita lihat merungkai standard. Untuk HPK2, kemahiran yang terlibat adalah menyediakan kandungan yang terlibat adalah dari topik 3 dan topik 4. Perancangan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran di SKP, reka bentuk dan teknologi sekolah menengah. Dan topik 4, bahan bantu mengajar dalam reka bentuk dan teknologi sekolah menengah. Pentaksiran, anda dikehendaki menyediakan satu rancangan pengajaran harian untuk pembelajaran dan pemudahcaraan serta pentaksiran dalam bidang reka bentuk dan teknologi sekolah menengah dengan mengambil kira pendekatan, kaedah, teknik serta strategi pengajaran, pembelajaran dan pemudahcaraan yang bersesuaian dengan keadaan pandemik yang melanda negara kita. Manakala HPK3, kemahiran yang terlibat adalah melaksanakan. Kandungan yang terlibat adalah dalam topik 5, pengajaran makro reka bentuk teknologi sekolah menengah. Manakala pentaksirannya adalah anda dikehendaki melaksanakan pengajaran makro berdasarkan rancangan pengajaran harian RBT sekolah menengah dalam tugasan iaitu penulisan RPH. Seterusnya, HPK2 membina alat pentaksiran bagi bidang reka bentuk dan teknologi sekolah menengah
Berdasarkan maklumat terkini dari pelbagai sumber rujukan, kemahiran yang terlibat adalah membina, kandungan yang terlibat adalah dalam topik 2 dan topik 3, iaitu jenis-jenis pentaksiran di sekolah menengah dan reka bentuk pembinaan dan pentadbiran ujian. Manakala pentaksirannya adalah membina alat pentaksiran, anda dikehendaki membina alat pentaksiran bagi bidang reka bentuk dan teknologi sekolah menengah berdasarkan maklumat terkini dari pelbagai sumber rujukan. Seterusnya, penjajaran konstruk. Aktiviti pelajar dalam orientasi, pelajar membaca berita dalam talian dan menonton satu video YouTube perbincangan mengenai COVID-19, PDPR dalam talian, cabaran dan solusi. Student Learning Model, belajar cara belajar. 6C, Sasia Pemikiran Kritis. 3R, RG dan RB. 3E, E1, E2, alatan digital, video, surat khabar dalam talian. Seterusnya, pencetusan idea. Pelajar berbincang mengenai cabaran PDPR dalam talian sebagai seorang guru sekolah menengah. Pelajar juga berkongsi idea bagaimana menghasilkan PDPR dalam talian yang berkesan. Student Learning Model, belajar cara belajar dan aspirasi. Learning Design, rakan pembelajaran. 6C, kreativiti, pemikiran kritis, kolaboratif dan komunikasi. 3R, RG dan RB. 3E, E1 dan E2, alatan digital Google Slides. Seterusnya, penstrukturan semua idea. Pelajar menghasilkan RPH untuk pembelajaran dan pemudacaraan dalam bidang RBT sekolah menengah dengan mengambil kira pendekatan kaedah, teknik serta strategi pengajaran, pembelajaran dan pemudacaraan yang bersesuaian. Student Learning Model, aspirasi dan perhubungan. Learning Design, rakan pembelajaran, persekitaran pembelajaran dan pemanfaatan digital. 6C, kreativiti, pemikiran kritis dan kolaboratif serta komunikasi. 3R, RB. 3E, E1, E2, alatan digital, pautan video, pautan laman web dan Google Classroom. Seterusnya, penggunaan semula idea. Pelajar melaksanakan pengajaran makro mengikut perancangan RPH dan PBM yang telah dibuat. Pelaksanaan pengajaran makro dijalankan secara dalam talian. Student Learning Model, aspirasi dan perhubungan. Learning Design, rakan pembelajaran, persekitaran pembelajaran, pemanfaatan digital dan amalan pedagogi. 6C, Sasia, kreativiti, pemikiran kritis, kolaboratif, kewarganegaraan dan komunikasi. 3R, RS. 3E, E2 dan E3, alatan digital, pautan video, Google Meet, Google Classroom serta YouTube. Seterusnya, refleksi. Pelajar membuat refleksi pengajaran makro. Pelajar berkongsi pengalaman sepanjang melaksanakan ketiga-tiga tugasan. Student Learning Model, aspirasi dan perhubungan. Learning Design, pemanfaatan digital dan amalan pedagogi. 6C, kreativiti, kolaboratif, kewarganegaraan dan komunikasi. 3A, 3E, E1, E2 dan E3. Alatan digital yang digunakan adalah Google Classroom dan Google Slide. E1, engagement, allow learners to focus, allow learners to be active dan motivate learners to effective time to task. Seterusnya, E2, enhancement, the tools can be done traditionally, sophisticated, scaffold learning, dan seterusnya, extension, bridging to outside and everyday skills. Manakala untuk RG, peranan pelajar adalah untuk bekerja dan berfikir. Aktiviti pelajar adalah pada kuadran D, adaptasi. Pelajar dapat menilai dan mencipta taksonomi pengetahuan. Model aplikasi digunakan dalam situasi bukan rutin dunia sebenar. Main peranan simulasi dalam bentuk 3D digital. Seterusnya, menyediakan masalah benar dan kehidupan dan
Menyelesaikan masalah sebenar dalam kehidupan dan dunia sebenar. Menggunakan contoh dunia sebenar, membandingkan pembelajaran dengan rakan dan komunikatif belajar. Seterusnya RS, pelajar terlibat aktif, pelajar digalakkan mengambil risiko, pelajar diberi suara, pelajar boleh berunding, peraturan dalam persekitaran pembelajaran. Ciri-ciri pelajar era digital, kolaborator, pengkritik dan pemburu inovasi. Seterusnya kita melihat aktiviti yang terdapat di DLO RBTS 2073 dan RBTS 2082M. Ini adalah muka hadapan DLO RBTS 2073M dan RBTS 2082M. Seterusnya ini adalah bahagian pengenalan di mana pelajar akan melihat video perkongsian mengenai PDBR dalam talian, cabaran dan solusi. Seterusnya membaca surat khabar dalam talian mengenai ibu bapa guru pelajar berdepan cabaran PDPR. Soalan di sini kepada pelajar adalah sebagai seorang guru, bincangkan apakah cabaran yang anda hadapi dalam melaksanakan PDPR dalam talian. Pelajar akan mengklik di sini untuk menjawab dan jawapan dia akan boleh dilihat di sini. Seterusnya, pelajar akan pergi ke aktiviti 1. Di sini pelajar akan menjawab essential question, bagaimana untuk merancang, melaksana dan menilai PDPR dalam talian yang berkesan. Pelajar akan menyatakan pandangan mereka di pautan ini, iaitu pautan ke Google Slide. Seterusnya pelajar akan melihat video penulisan RPH TS25 serta menghadiri bengkel, dan juga pelajar diberikan manual pengajaran pembelajaran di rumah versi 2 iaitu di bawah KPM untuk menghasilkan RPH yang baik. Di sini adalah tugasan. Pelajar akan memuat naik tugasan itu di dalam Google Classroom RBTS 2073M. Dan juga ada beberapa panduan di sini. Kita menggalakkan pelajar untuk menyertai komuniti pembelajaran melalui kumpulan di media sosial, menyertai webinar serta mengikuti saluran YouTube tenaga pengajar yang pakar supaya dapat mengetahui secara mendalam pengetahuan terkini dan kreativiti guru-guru di luar negara, di dalam dan di luar negara. Pelajar juga digalakkan untuk meminta pandangan guru-guru pakar, berkongsi idea. Okey, sini disertakan beberapa grup Facebook yang pelajar boleh sertai. Pelajar juga boleh subscribe YouTube channel yang banyak berkongsi mengenai pembelajaran digital dan beberapa perkongsian mengenai bagaimana menghasilkan pembelajaran secara dalam talian. Seterusnya, pelajar akan melakukan tugasan secara berkumpulan untuk memilih membina bahan bantu mengajar yang berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi yang akan digunakan dalam RPH mereka. Aktiviti seterusnya, pelajar akan menjawab soalan essential question di sini. Di sini ada pautan untuk kolaborasi menggunakan Canva, mind map menggunakan Canva. Seterusnya, pelajar akan membaca berita guru perlu kreatif taksir murid dalam norma baharu. Dan dari situ pelajar akan masuk link di sini untuk untuk menyatakan cadangan yang dinyatakan oleh penulis
penulis di berita ini. Seterusnya, pelajar akan melihat video perkongsian oleh Dr. Nora Muhammad Noor mengenai pentaksiran dalam talian, tips dan aplikasi untuk mengetahui lebih lanjut peluang pentaksiran dalam talian yang bersesuai dijalankan dalam tempoh PKP ini. Seterusnya, pelajar akan berbincang bersama rakan-rakan mereka jenis-jenis pentaksiran dan strategi pentaksiran yang sesuai untuk dijalankan dalam talian. Di sini adalah perkongsian di mana pelajar-pelajar telah berbincang menggunakan Google Meet dan tugasannya di sini. Anda dikendaki meminai alat pentaksiran bagi bidang reka bentuk teknologi sekolah menengah berdasarkan maklumat terkini dari pelbagai sumber rujukan. Pelajar hendaklah memuat naik tugasan tersebut di Google Classroom RBTS 2082M. Aktiviti seterusnya, pengajaran makro. So di sini pelajar akan melihat beberapa contoh pengajaran makro yang ada. Contoh menggunakan Google Meet dan juga contoh yang kalau berada di dalam bilik darjah. Pelajar juga diberi pengetahuan mengenai penulisan refleksi untuk RPH dan pengajaran makro. Dan ini adalah tugasan pelajar berdasarkan RPH yang telah anda bina. Laksanakan dan rekodkan pengajaran makro mengikut prinsip-prinsip pengajaran makro yang betul. Muat naik di saluran YouTube masing-masing dan kongsikan kepada rakan-rakan untuk penilaian dan penambahbaikan. Pautan video ini juga dibuat naik dalam tugasan Google Classroom RBTS 2073M. Seterusnya, refleksi. Ini adalah refleksi keseluruhan daripada menghasilkan ketiga-tiga tugasan tersebut. Pelajar akan menjawab melalui link ini dan link tersebut akan membawa ke Google Slide dan pautan Google Slide tu diletakkan di sini. Jadi semua pelajar dapat melihat pengalaman rakan-rakan mereka. Seterusnya, ini adalah bahagian sumber di mana pelajar-pelajar boleh mengetahui secara lanjut mengenai pembelajaran digital yang bersesuaian dalam tempoh dalam abad ke-21 ini. Itu saja itu saja perkongsian DLO RBTS 2073M dan RBTS 208M. Sekian, terima kasih.